Okey, untuk Cikgu Arif untuk handle. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar, selamat malam. Bagi yang bukan Islam, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini akan memberi manfaat, seterusnya membantu para pelajar menjawab dengan baik dalam soalan SPM 2020 insya-Allah. Cikgu mulakan kelas pada hari ini. Okay. Kita lihat dahulu seimbas lalu apa yang ada dalam gerakan pada garis lurus atau gerakan sepanjang garis lurus. Jadi kita hanya melihat kepada garis lurus sahaja dan biasanya ia melibatkan sesaran, hal laju dan juga pecutan. Kemahiran yang diperlukan. Okay, para pelajar tolong beri perhatian bahawa topik ini memang topik pilihan, tapi topik ini sebenarnya senang. Senang dari segi apa? Pertamanya, kalau pembezaan dia pembezaan yang hanya menggunakan asas sahaja. Iaitu kalau kita ada Y sama dengan AX kuasa N, ada cari dy dx saja. Bentuk yang sebegini. Kita tak ada yang bentuk product rule, quotient rule, kita tak ada yang itu. Dalam gerakan sepanjang garis lurus. Yang kedua, okay, dari segi kamiran pula. Kamiran hanyalah kamiran yang melibatkan AX kuasa N dx juga. Jadi tak susah. Walaupun topik ini merangkumi pembezaan dan pengamiran, tetapi pembezaan dan pengamiran yang kita perlu buat untuk menyelesaikan soalan dalam topik ini sangat mudah. Jadi pelajar kalau tak jawab soalan ini dalam SPM memang rugi. Sebab topik ini memang senang untuk dapat markah. Yang ketiga, di samping kemahiran pembezaan dan pengamiran, pelajar perlu menguasai kemahiran melukis graf fungsi kuadratik. Walaupun kita boleh guna beberapa kaedah, kalau pelajar lihat di bahagian bawah, cikgu tunjuk di sana tu, okay, beberapa kaedah, okay, jumlah jarak dan sebagainya, yang kita boleh guna kaedah gambar rajah gerakan, kita boleh guna kaedah graf sesaran masa, ataupun kaedah graf halaju masa. Tetapi selalunya kita menggunakan kaedah graf sesaran masa ataupun graf halaju masa untuk mencari jarak, sebab pengetahuan ini sudah pun dipelajari dalam topik matematik kecerunan dan luas di bawah graf tingkatan 5. Kita dah belajar yang ini. Apply saja pengetahuan tersebut untuk menjawab soalan ini. Okey, cikgu teruskan dengan soalan yang pertama. Cikgu tak ambil masa yang panjang, insya-Allah dalam 30 minit. Okey. Cikgu akan berhenti untuk beri laluan kepada Cikgu Arif. Cikgu percaya para pelajar dah cetak PDF yang cikgu sediakan. Okay. Mudah-mudahan pelajar dah tengok, dah study soalan ini. Okay. Soalan 1. Okay. Rajah menunjukkan suatu zarah X yang bergerak. Yang bagi yang menggunakan bahasa Inggeris boleh gunakan soalan di bahagian atas tu. Okay. Cikgu highlight dengan warna. Okay. Untuk ini cikgu menggunakan bahasa kebangsaan sahaja, mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua pelajar. Rajah menunjukkan suatu zarah X yang bergerak dari Q menuju ke P dengan hal laju V meter per saat diberi oleh, perhatikan kita diberi dengan fungsi hal laju. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas bertolak dari Q. Diberi bahawa jarak PQ ialah 60 meter. Bermakna jarak daripada Q ke P ialah 60 meter. Dan anggap arah ke kiri sebagai negatif. Yang ini biasa ada dalam soalan, tapi take note bahawa ke kiri negatif. Kalau ada pertukaran soalan diletaknya ke kanan negatif, pelajar mesti tahu olah semula soalan tersebut. Okay. Kita mula dengan soalan A. Okay. Cari julat nilai T apabila zarah itu bergerak, perhatikan zarah itu bergerak menuju ke P. Yang kita kena cari apa dia? Soalan A. Apabila kita tengok soalan A, zarah bergerak menuju ke P. Cikgu gunakan pen hitam sebentar, cikgu padam. Okay. Zarah bergerak. Okay, daripada Q ke P, sebenarnya apa yang berlaku ialah zarah ini bergerak ke arah
ke arah Kiri. kiri. Okey, cikgu minta pelajar bagi respon. Sebab maklum balas dari pelajar sangat penting untuk guru-guru mengetahui apakah masalah yang dihadapi oleh pelajar. Sebab itu dalam kelas dan termasuk dalam kelas online, pelajar perlu beri respon pada pertanyaan guru. Sebenarnya bila cikgu tanya, cikgu nak tahu apa yang kamu tak faham sebab dia membantu cikgu untuk memberi penerangan yang lebih baik. Okey. Jadi zarah dari Q ke P menunjukkan zarah bergerak ke kiri. Yang ini Cikgu Aizuddin semalam dah tegaskan. Bila ke kiri maksudnya apa? V lebih kecil dari kosong. Ya, okey. Jadi kita tahu bahawa halajunya mestilah negatif. Bila halajunya negatif, bermakna halajunya mestilah kurang dari sifar. Okey, kita menggunakan sifar. Okey, sifar lah bahasa Inggeris zero. Kalau kosong maknanya empty. Okey, dari segi sebutan je pakai kosong pun okey je. Kan? Yang penting kita faham kiraan tu. Cuma dari segi sebutan yang betul, okey. Yang tu kita panggil sifar lah. Okey. Jadi kita ambil sahaja fungsi tu. T kuasa 2 tolak 5T tolak 6 kurang daripada sifar. Perhatikan bila kita menyelesaikan soalan gerakan sepanjang garis lurus, okay, kita akan sentiasa berhadapan dengan persamaan kuadratik. Kerap kali keluar dan percayalah tahun ini pun insya-Allah kuadratik juga keluar lagi. Okay, jadi tolong beri perhatian. Maksudnya fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik yang tingkatan 4, tolong ulang kaji baik-baik sebab dia akan membantu untuk jawab soalan ini. Okay? Dan bila kita dah berhadapan dengan bentuk ini, inilah satu ketaksamaan kuadratik. Ketaksamaan kuadratik ini kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah apa? Apa nama kaedahnya? Ya? Faktoran. Pemfaktoran, pandai lah. Korang ni betul lah. Makan apa ni? Kismis minda ke apa? So ini dipanggil pemfaktoran. Okey, dalam kurungan ni cikgu letak T di sini. Okey, sekarang kita nak letak nombor apa di sini? T tolak 6, T tambah 1. T tolak 6, T tambah 1. Kau pakai apa tu? Pakai kalkulator ke pakai apa? Kalkulator. Kalkulator. Okey. Tak ada masalah. Untuk peperiksaan tak ada masalah. Gunalah kalkulator. Yang penting kita dapat jimat masa. Tapi percayalah, tolong belajar kaedah sebenar dia. Konsep pemfaktoran kena tahu. Okey. Tapi untuk peperiksaan pakailah kalkulator. Tak ada masalah. Okey. Selepas itu kita dah buat apa bila dah buat pemfaktoran ni? Ini ialah ketaksamaan. Pelajar perlu ingat, ini ialah ketaksamaan. Jangan kau tulis pula T sama dengan -1 atau T sama dengan 6. Dah tukar tanda daripada tak sama jadi sama pula. Okey. Ini ketaksamaan. Kaedahnya pastinya berbeza dengan persamaan. Okey, selepas tu nak buat apa? Nak buat apa seterusnya? T-kan nilai T. Ya, kita buat graf, cek. Okey. Pasal apa kita buat graf? Sebab dia nak cari julat. Pandai pun kau. Sebab dia kata cari julat. Julat maknanya mesti tak boleh guna tanda sama. Mesti kurang atau lebih. Okey, atau gabungan keduanya. Itu julat. Keluar ya T sama dengan dah tentu jawapan salah. Tolak satu markah dah tu. Okey. Okey, kemudian kita lihat di sini. Tanda ni bertanda positif dekat T kuasa 2. Kalau persamaan kuadratik, kuasa tertingginya bertanda positif, grafnya bentuk macam mana? Senyum. Okay. Nampak? Matematik bagus betul lah. Matematik sentiasa suruh kita senyum. Kan? Jadi senyumlah bila belajar matematik. Janganlah muka masam, nanti tak boleh jawab. Okey. Okey, kita buat graf kualiti ni, kita bagi dia senyum. Ini ialah T bukan X, kita dah biasa X, itu T. Sebab fungsi kita T. Okey. Nombor apa sebelah kiri ni? Nombor apa kat sini? 1. Negatif 1. Negatif 1. Kau sasul. Negatif 1. Okey, pandai pun. Negatif 1 sini sebelah kanan. 6. Macam mana kau buat? Pasal apa dapat negatif 1? Dari situ. Dari sini ya kan? Okey, dengan dari sini ya kan? Apa kita buat? Kita nak senang kita tukar tanda je lah. Kan?
Betul. Betul. Pandai kau, bijak betul lah kau ni. Okey. Sekarang tanda kita tengok tanda ni kurang dari kosong ni. Tanda kurang dari kosong ni bagi tahu kita satu perkara. Apa dia? Bawah. Apa yang bawah? Bawah. Apa bawah-bawah? Di bawah Pak CS lori kan. Lorik tu lah. Lorik bawah. Alah kau ni. Kau tengok lorik bawah. Okey, jadi kita lorik bawah. Macam mana nak lorik bawah? Lorik je lah. Lorik tu dia banyak kau. Kau letak pen kau dekat garis lengkung tu, lukis ke Pak C tu ataupun Pak Siti lah sekarang ni. Lorik bawah ni baru lorik bawah. Kau faham? Lorik lah. Faham Okey. je. Kawasan lorikan itu adalah julat bagi T. Okey, sekarang jawapan. T kita macam mana? Jawapan. Bersama T. T lebih kecil Kecil. bersama dengan F lebih kecil dengan T lebih kecil daripada negatif 1 lebih besar daripada negatif 1. Bersusah betul lah kau jawab. T terletak antara sifar dan 6 kan senang. Okey. So T mestilah lebih besar dari sifar. Sifar ke? negatif Sifar? Negatif 1. Negatif 1. Benda mana mari sifar ni? Okey, negatif 1 dan T kurang daripada 6. 6. 6 Logik tak? Logik. Logik tak? Logik tak? Sama. Kena ada sama Ya. kat cikgu ke bawah. Cikgu, tapi Jawapan tu Cikgu logik tak- ke? tak. Sebab Tak, bukan T lebih kecil daripada negatif 1. Pasal apa? Sebab bila T tambah 1 lebih kecil daripada kosong, bila pindahkan T lebih kecil daripada negatif 1. Ni jawapan tu T terletak di antara negatif 1 dan 6 tu, jawapan ni logik atau tidak ni? Tidak. Sebab apa tak logik? Mana ada masa negatif lah. Kau pandai betul lah kau ni. Nanti datang jumpa cikgu bagi kau. Okey, ubi kayu. Mana boleh T negatif? Jadi T paling besar apa? 6. T yang paling mestilah antara sifar dan juga 6. 6. Habis lah soalan A tu. Pakai logik lah, sama nak bagi jawapan kan. Jadi bila dah kira dapat jawapan, langkah paling mudah tengok jawapan logik ke tak. Okey. Ada soalan A. Satu soalan. Cikgu Okey. Arif, Ya. sama dengan kosong dia masuk tak Cikgu Arif? Soalan tadi kan sama dengan kosong masuk tak? Dekat atas ni ada sama tak? Ni ada sama tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada, tak ada. Tapi kalau kita ganti T kosong ke dalam V, kita Hmm. dapat V sama dengan negatif 6. Ya, agak-agak perlu ada kosong. Logik ke tak tu? Okey. Kalau di sini ada tanda sama, maka di sini ada tanda sama. Okey. Sekarang boleh kosong tak? Aku bincang kat sini kan tak habis soalan ni kan. Okey. Okey ya. T kosong Zarah dekat Q lah. Zarah tu dah bergerak menuju ke P lah. Okey kan? Okey, cikgu teruskan. Soalan B. Okey. Soalan B. Ni cikgu padam sebentar . Okey, soalan B. Soalan B dia kata tentukan sama ada zarah itu tiba di P. Zarah tu bertolak daripada Q, dia sampai tak P. P itu berada 60 meter daripada Q. Okay. Sekiranya zarah tersebut tiba di P, maknanya dia punya sesaran dia mestilah 60. 60 atau lebih, betul tak? Lebih. Betul.
60 atau lebih maknanya zarah tu dah tiba di P, kemudian dia melalui P jalan terus. Itu kalau dia lebih lah. Kalau dia tepat-tepat 60 dia berhentilah dekat P tu. Okay. So kita tahu kita nak kena cari sesaran lah maknanya. Betul tak? Okay. Sesaran lah. Okay, sesaran S. S sama dengan apa DV peluang DT. DV S. peluang DT. Ya. Kita diberi V nak cari S, nak buat apa? Pamerkan. Oh, kamirkan lah. Kamirkan, kau pandai. Kamirkan. Dari mana ke mana? 0 ke 6. 0 ke 6. Mengapa 0 ke 6? Sebab Dia tidak berhenti di mana tu kan? Ya. soalan A. Sebab dia tak berhenti kat mana-mana. Sebab daripada 0 ke 6 inilah zarah bergerak ke mana? Ke kiri. Okey. Sebab tu sampai 6 ya. 7 patah balik dah tu. Okey. So dari 0 ke 6. Okey. So 0 ke 6. V. Tambah sekian. Motor tu. VT. Kenapa potong motor tu? Oh ya, kan motor mineral biasa. Tak perasan motor yang dia buat bekal. Siapa lah tu? Okey. So sesaran ialah kita kamilkan dari 0 ke 6 atau dari sifar ke 6 V terhadap T. Okey. Kita gantilah V tu. 0 ke 6 V mana V? V yang tadi dia bagi kat kita kan. T kuasa 2 tolak 5 T. Tolak 5T, Tolak 6 D T. Okey, kalau kita kamilkan kita dapat apa Dapat apa Kuasa 3 P kuasa 3 per 3 per 3 tolak 5T tolak kuasa 2 5T kuasa 2 per 2 per 2 tolak 6T. tolak 6T. Okey, daripada sifar ke 6. Ini langkah ni kan. Kau tolonglah tulis. Penting tu. Lepas tu kau tekan kalkulator. Tahu tak tekan kalkulator? Tahu. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Siapa tak tahu? Oh, Kita tekan yang ini. Kita tekan kalkulator. DX. Okey. Alpha kamiran tu. Kita tekan dulu kamiran DX dekat kalkulator kita. Nampak? Ada kan kalkulator kan? Ada kan? Ada kunci tu kan? ada. Ada. Okey. Siapa tak nampak tu? Okey. Carilah. Biasanya ada dekat sebelah butang kalkulate CALC. Okey, tekan yang itu sekali dia keluar kurungan. Betul? Okey, ikut kalkulator lah. Kalkulator juga kalau tekan keluar kurungan. Okey. Kemudian kita masukkan, kita kena tekan kunci apa tu? Alfa apa? Alfa tutup kurungan. Betul? Dapat huruf X. Alfa tutup kurungan. Okey, alfa tutup kurungan dia keluar X kan? Kita letak kuasa 2 betul tak? Sebab T kuasa 2 kan? Betul? Okey, T kuasa 2. Kemudian kita tolak macam biasa, masukkan tolak. 5 macam biasa, 5. Bila ada T kita tekan apa? Alfa tutup. Alfa tutup kurungan lah ataupun alfa X lah. Okey, alfa tutup kurungan atau apa? Alfa X. Kemudian tolak 6 macam biasa tolak 6, koma. Okey. Kemudian masukkan had bawah kamiran iaitu sifar dan had atas kamiran ialah 6. Tutup balik kurungan, kau tekan sama jan. Apa jawapan kau dapat? Negatif 54. Ya, 54 meter. Dah sampai P ke belum? Belum. Zarah dah sampai P belum? Belum. Okey, zarah tidak tiba atau belum tiba, kau pakailah ayat apa pun. Tapi conclusion ni kena tulis. Okey, kena tulis tu. Sebab dia suruh tentukan. Jadi bila tentukan bukan bagi nombor je. Kena buat conclusion. Zarah tidak tiba di P. Apa justifikasi dia? Apa alasan kita kata zarah tak tiba di P? Kerana sesaran
kurang daripada 60, negatif 60 meter. Sebab sesaran adalah negatif. Kalau kita kata jarak, tak payahlah negatif tu, tak boleh. Okey, selesai B ada soalan. Tu tengok langkah penting tu. Okay. Dan ini menggunakan kalkulator. Okey. Ini jawapan untuk A dan B. Cikgu nak padam jawapan ni, cikgu nak pergi C dan D. Ada soalan? Ada soalan? Cikgu, Ya. tak apa ke kalau sampai dekat yang dalam kurungan tu kita tekan kalkulator je, tak masukkan nilai 6 kira yang manual tu. Tak apa ke? Oh, tak apa lah. Kau ganti macam tu cukup ah. Boleh, tapi kau nak teruskan kan? Tak apa, teruskan. Oh, Okey. Okey. Okey ah. Okey. Cikgu padam ni ya. Selesai. Kita tengok C dan D pula. Okey, A dan D dah siap. Okey, kita pergi C dan D. Okey, C dan D pula. C ya benda C. Cari hal laju apa? Ni Cikgu Azudin cerita semalam ni. Hal laju minimum. Benda hal laju minimum ni. Bezakan hal laju. Hal laju minimum. Bezakan. Mengapa kita bezakan? Sekejap. Cari minimum point graph. Sabar. Hal laju minimum, jawapan tu betul. Kita kena bezakan. Mengapa kita bezakan? Kita cari ni kan, dV over apa? dt. Mengapa Sama kita cari ni? Mengapa kita cari ni? Mengapa? Untuk cari masa. Nak gantikan T ke dalam V. Oh, cepat betul kau potong lah. Laju betul kau express malam ni. Kita cari dV per dt sebab kita nak cari kecerunan lengkung. Okay. Pada titik minimum, kecerunan dia akan jadi kosong. Setuju? Setuju? Okay. Bila kita ambil dV over dt sama dengan kosong, ini yang akan memberikan kita nilai minimum. Okay. Untuk masa. Okay. Bila pada masa tertentu hal lajunya menjadi minimum, maka kita cari dV per dt. Okey, kita cuba V kita tadi, kita tahu V kita tadi ialah T kuasa 2 tolak 5T tolak 6. Habis dV per dt dapat apa? Tolong cikgu. 2T tolak 5. Tolak 5. 5. Okey, dan kita tahu ini sama dengan sifar. Boleh dapat T tak? Boleh. Okey, T berapa? Berapa 5 jawapan per T? 2. 5 per 2. Okey, T 5 per 2. Okey. Habis hal laju minimum berapa? Hal laju minimum? Ganti nilai T tu dalam V sama dengan Ya, pandai betul lah. Okey, iaitu V sama dengan kita ganti lah kan. 5 per 2 kuasa 2 tolak dengan 5 darab dengan 5 per 2 tolak dengan 6. Tunjuk. Jangan kau tak tunjuk. Okey, tu tunjuk langkah tu. Tunjuk langkah kita beza ni, tunjuk. Okey, maka kita akan dapat V-nya ialah negatif 12 49. 1/4 meter per saat. Tak tahu unit, kau tinggal je lah unit. Confuse unit kan. MAT tak apa, fizik kau jangan buat. Okay. Selesailah C tu. Dapatlah hal laju dia. Hal laju minimum negatif 12 1/4 meter per saat. Okay. Cikgu dah cukup masa 30 minit dah ni. Okay. Total distance. Habis satu soalan ni 30 minit kau. Biar betul. Okay. Jumlah jarak yang dilalui dalam 8 saat. Okay. Cari jumlah jarak yang dilalui dalam 8 saat. Nak buat macam mana? Okay. Apa kaedah kita nak guna? Kaedah. Apabila diberi hal laju, kita dikenakan mencari jarak. Semalam Cikgu Aizudin ajar. Kita nak pakai apa? Kaedah apa? Nak guna apa? Guna apa?
Nak guna apa? Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge. Gerak ke? Geram lah. Okey, kita buatlah gerakan. Nanti kan tadi cikgu dah bagi tahu bila kita nak buat soalan ini, okey, nak buat soalan ni, okey, kita perlu kemahiran pembezaan, pengamiran dan fungsi kuadratik. Memang kita guna tiga-tiga kita guna. Memang keluarlah soalan tiga-tiga tu. Tapi bolehlah juga kalau nak buat diagram gerakan tu kan boleh, tapi susah. Nanti pening kepala belajar yang tu. Okey, kalau nak kena buat kelas lain, belajar buat lukis diagram tu je. Okey. So yang ini ialah T lah. Okey. T. Okey, ini ialah V. So kita lukis graf, okey, laju melawan masa. Yang kita belajar dalam matematik tu, laju melawan masa, maka luas di bawah graf akan memberikan jarak. Okey. So, kita lukis graf tu berdasarkan kepada fungsi tadi. Graf kita rupa macam mana? Graf kita Senyum. senyum. Tapi dia tak boleh lah potong negatif, tak boleh. Dia mula kat kosong ni. Okay. Pada nilai kosong. Okay. Kemudian kita naik atas. Okay. Sebab kat sini ialah 6 kan? Betul? 6. Betul. Okay. Di sini ada nombor 8 kan? Sebab dia nak 8 saat ni, betul tak? Okay. Betul? Betul. Okey. Ini ialah gerakan dia ke kiri Okey. Sampai sini ya kita nak kena kira. Boleh kira terus ke? Tak boleh. Ambilkan 0 sampai 8. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab grafik berbeza. Satu atas satu bawah. Ya pandai. Jadi kita tak boleh kira terus. Maka kita kena asingkan dia. Jadi jumlah jarak adalah sama dengan kita kamirkan sebahagian daripada sifat ke-6 V dt tambah kamirkan daripada 6 ke 8 V dt. Ini dah kira kan? Ini dah kira kan? Berapa tadi? Negatif. Negatif 54. Negatif 54. Boleh juga tulis negatif 54. Tak boleh. Tak boleh. 54. Kenapa? Jarak tak ada Ni negatif. jarak ni kita kena letak nilai mutlak kat bawah sebab dia jarak dia bukan sasaran, betul tak? Dia tanya jumlah jarak kan. Jadi kita letak nilai mutlak sana, negatif akan jadi positif lah, betul? Okey, kita teruskan. Maknanya yang ini kita tahu ini ialah 54, tak payah kira dah, jimat dah masa. Kita hanya kira sekali lagi tetapi untuk 6 dan 8. So tambah dengan, kita kamilkan yang ini, kita akan dapat tadi macam tadi lah. Macam tadi. T kuasa 3/3 tolak 5T kuasa 2/2 tolak 6T daripada 6 ke 8. Kau hentamnya lah kalkulator kau tu. Dapat berapa? Tekan kalkulator dapat berapa? Bom 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 bom. 16.67. 16.67. Ataupun 50/3 tak kira lah kan. Kau nak pakai apa, pecahan wajar ke pecahan tak wajar, tulislah total dia berapa total? 70 2/3. Kau dapat nombor perpuluhan panjang-panjang 0.66666 kau tekanlah shift ABC. Meter. Selesai soalan 1, habislah tempoh 30 saat. Cikgu kena passing kat Cikgu Aizuddin. Ni soalan 2 ni. Cikgu Aizuddin. Ya. Okey. Saya passing dekat Cikgu Arif dulu. Bagi dia start mungkin 2-3 soalan. Kalau dia rasa dia nak rehat, nanti saya ambil balik untuk soalan 2. Boleh? Cikgu, ada orang tanya. Ada orang tanya. Dia tanya lukisan tu start dari bawah ke sebab pintasan negatif pintasan Y negatif 6 ke? Tak kosong, berapa V? Bila T kosong, berapa nilai V negatif 6 kan? Kat bawah. Ni mana ada negatif 6 kat atas. Itu magic tu. Okey, dah menjawab soalan.
Kasih cikgu. Okey. Ya. Okey, cikgu bagi dekat cikgu Arif dulu hand over button kan dekat cikgu Arif. Nanti cikgu Arif nak rehat, mungkin cikgu Arif submit balik. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye. Okay, Cikgu. jumpa lagi. Bye bye Bye. cikgu. Bye bye. Cikgu Haris, stop share screen. Nanti cikgu Okey. 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 Share screen Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Cikgu. Alright, so turn ni saya nak bincang sikit soalan-soalan trial lah. Sebab korang pun trial tak lama lagi. Dah ada tarikh trial ke? Dah. Dah ada Ada dah. sekolah dah ada. Ada sekolah yang belum ada kan. So tapi semua akan nak trial dalam bulan 10 macam tu. So masih sempat lagi untuk aim something, dapat A ke, dapat B ke kan. So okay, kita akan buat soalan-soalan trial tahun 2018. Okay, kalau ada masa akan datang nanti saya akan ambil 2019 pula. Okay, so the first question yang saya bagi semalam dalam group tu datang daripada negeri Terengganu lah. Okay. Terengganu punya questions selalunya mencabar sikit. Okay. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Boleh nampak tak dekat skrin? Nampak? Boleh? Jelas Nampak je, nampak je Das. Alright, so dia kata kat sini satu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui titik tetap O. Okay. Halajunya diberi oleh persamaan V sama dengan 2T tolak T kuasa 2 tambah 3 dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas meninggalkan titik O. So, agak-agaknya zarah ni bergerak ke kanan ke kiri? Kanan. Kiri. Macam mana kamu nak tahu dia ke kanan ke kiri? Tengok Kanan ke mana. cikgu? Okay, kita ada persamaan V is equal to 2T tolak T kuasa 2 tambah 3. Okay, kita tengok initial velocity ataupun halaju awal dia adalah positif 3. Bermaksud zarah ini sedang bergerak ke kanan. Okay, so kalau soalan kata, okay, cari halaju asal lah, ataupun halaju awal zarah tersebut. So kita tahu yang apabila T sama dengan kosong, bermaksud pada saat kosong, halaju dia adalah 3, positif 3, bermaksud dia bergerak ke kanan lah. Okay. So untuk soalan A dia tanya jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dari T2 hingga T4. Okay. Bermaksud kita ada, dia minta kita cari jarak, okay, antara 2 T4. Okay. So basically dia minta kita cari jarak dalam masa ni lah. Okay. Tetapi sebelum tu, kita kena buat satu test sama ada apa orang kata, adakah dia berhenti antara 2 dengan 4. Sebab kalau dia berhenti bermaksud akan ada peralihan ataupun reverse direction. Okay. Dia punya arah akan terbalik. So nanti dia punya luas tu nanti akan jadi negatif. So kita check dulu. Okay. So kita substitute kita substitute T sama dengan 2 dalam persamaan V kita. Okay, so apabila T2, V sama dengan 2 darab 2 tolak 2 kuasa 2 tambah 3 dan kita dapat berapa? 4 tambah 7 tolak 4 is 3. Okay, so positif. Okay, apabila T sama dengan 3 dulu. So V kita sama dengan berapa? 2 darab 3 tolak 3 kuasa 2 tambah 3. So V kita adalah kosong. Okay, so what happened here, zarah itu berhenti seketika. Okay, korang ingat bila soalan kata zarah itu berhenti seketika, automatically kita fikir zarah itu berhenti and tiada halaju langsung kat situ. Halaju adalah sifar. Okay, so alright. So kita check lagi satu adalah T4. So V sama dengan 2 kali 4 tolak 4 kuasa 2 tambah 3.
So berapakah nilai di sini? 8 tambah 3 tolak 16. -5. -5. So bermaksud V dia dah beralih arah lah. Maksud zarah tersebut bergerak secara reverse direction. So kita tahu kat sini yang kita untuk membuat kamiran ataupun mencari jarak, kita kena separate. Okay, kita kena asingkan sebutan kamiran. Okay, right. So bermaksud di sini, cara kita nak cari jarak antara 2 hingga 4. Okay, first kali kita kena cari dulu sebutan S. What is sebutan S? dV per dt. Okay, kamiran V dt. Okay, so kita nak cari S2 hingga S4. Okay, bermaksud kamiran 2 hingga 3 sebab dia zarah berhenti dekat 3. So 2, 3 V dt. Okay, tambah. Okay, absolute value ataupun nilai mutlak kita kena moduluskan sebab zarah dah bergerak secara apa orang kata, reverse direction ke kiri. So nilai kamiran nanti akan jadi negatif. Okay, so 3, 4 V dt. Okay, right. So kita kamirkan V kita adalah 2T tolak T kuasa 2 tambah 3 dt. Okay, yang ni pun sama jugalah. 3, 4 2T tolak T kuasa 2 tambah 3 dt. Tetapi jawapan akhir dia mestilah dimoduluskan. Okay, alright. So berapa, apa dia punya sebutan S? Kamirkan untuk saya. 2T kuasa 2. 2T kuasa 2 bermaksud T kuasa 2 T kuasa 2 T kuasa 2 tolak tolak T kuasa 3 per 3 kuasa tambah 3T. 3T. Okay, right. So kita dapat sini 3, 2. Alright. So yang ni sebelah sini pun sama juga tetapi dalam nilai mutlak lah. So sini pun T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah 3T. Okay, 3, 2. Okay. Menggunakan kalkulator boleh, tak nak guna kalkulator, nak guna manual pun boleh. Kalau saya lebih suka guna manual. Okay, so 3 kuasa 2. Ya. bukan ke 3 4 Okay, sorry. 4 3 Alright. 4, 3. Okay, kita gantikan menggunakan kalkulator. Nak guna kalkulator boleh, manual pun boleh. So saya lebih suka guna manual. So T 3, so 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3 per 3. And then tambah 3 kuasa 3. Okay. Tolak 2 kuasa 2 tolak 2 kuasa 3 per 3 tambah 3 darab 2. Okay, boleh guna kalkulator untuk dapatkan jawapan. Cari saya jawapan ni dulu. Yang saya ni bracket. So di sini adalah 4 kuasa 2 tolak 4 kuasa 3 per 3 tambah 3 kuasa 3 darab 4 tolak berapa? Yang ni berapa? Berapa yang ni? 5 per 3. Itu No, I mean yang 3 kuasa 2 tu. 1. Should be 9. Cuba check. Betul tak? 3 darab 3 ni. 27. No, bukan 3 kuasa 3, 3 darab 3, sorry. So dapat 9 should be betul. 9 tolak 27 bahagi 3 tambah 9, which is 9 tolak 27 per 3 ni adalah kosong, so tambah 9. So basically 9 lah kat situ. Okay. Okay, so basically kat sini pun tolak 9. Right. Alright, so basically 9 tolak berapa? Dua kuasa 2 tolak 8 per 3 tambah 6. Dua per 3. 22 per 3. Okay. And then tambah sini berapa? Negatif berapa?
16 tolak 64 per 3 tambah 12 tolak 9. So kat sini kita akan dapat negatif 7 per 3. Okay. Right. So 9 tolak 22 per 3 adalah 5 per 3. Okay. So tambahkan, buangkan nilai-nilai negatif. Okay. Buangkan simbol negatif. So kita akan tambah 7 per 3 ataupun dalam kata lain 12 per 3 iaitu 4 meter. So this is how you guys cari jarak antara dua masa, okay, antara masa yang ditetapkan tetapi ada kekangan dekat situ which is jarak itu berhenti seketika di tengah-tengah. Okay, sebab tu kalau cari nanti, kalau buat soalan macam ni, jangan terus kamirkan and then buat terus 2 sehingga 4. Automatically jawapan korang akan salah. Okay, kena check betul-betul dulu kat mana, adakah dia ada berhenti tiba-tiba di tengah. Kalau tak ada, okay, baru boleh buat 2 sampai 4 terus. Okay, any question? Boleh faham ke? Boleh sih. Okay, so basically kita tengok B. Saya padam dulu. Okay, B dikata kat situ sesaran maksimum dalam meter zarak itu dari titik O sebelum dia berpatah balik dari dalam pergerakannya. Okay, what happen apabila sesaran maksimum? Kena buat differentiation. Okay. Bila korang nak dengar je perkataan maksimum minimum, automatically nilai pembezaan untuk sebutan tersebut mestilah sama dengan kosong. So bermaksud kalau sesaran maksimum, ds dt mesti sama dengan kosong. Okay, kalau halaju maksimum minimum bermaksud dv dt sama dengan kosong. And then dia takkan ada pecutan maksimum semua tak ada. Dia hanya ada sesaran maksimum dan juga halaju maksimum minimum. Okay. So basically dekat sini dia minta sesaran jarak itu sebelum dia berpatah balik. Okay, so basically kita kena cari ds dt sama dengan kosong ataupun ds dt ni sebenarnya sama dengan apa? Siapa tahu? ds dt ni sebenarnya sama dengan apa? V. V, okay, sebab kita bezakan S, kita akan dapat V. Okay. So V is equal to 0. So we have persamaan kuadratik here. 2t tolak t kuasa 2 tambah 3 is equal to 0. Alright, so kita susun. Kalau saya jenis tak suka ada negatif dekat kuasa 2. So saya positifkan dia. So the rest akan jadi negatif. And then kita gunakan pemfaktoran untuk dapatkan nilai-nilai t. Okay, so basically t sama dengan 3 dan juga t sama dengan negatif 1. So bermaksud dekat sini, zarak itu berhenti seketika dekat T3. Okay. T1 ni T1 tu tak diterima lah sebab masa tak boleh ada, tak boleh bawah daripada kosong lah, tak boleh kurang daripada kosong. Okay. Right. So bermaksud dia bergerak ke kanan sehingga saat yang ketiga dan pada saat yang keempat dia berpatah balik. So dekat sini adalah halaju maksimum. Sesaran maksimum. So kita terus carilah. So kita dah ada S kita tadi. S kita is equal to what? T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah 3T. So kita just substitute T is equal to 3 ataupun T sama dengan 3. So our S should be 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3 per 3 tambah 3 darab 3. So kita akan dapat 9 lah. So bermaksud dia punya sesaran maksimum dia adalah 9 meter. Okay. Itu maksud sesaran maksimum. Right. So basically untuk B2 ni dia suruh kita lakar graf fungsi sesaran. Okay. So basically apakah bentuk apakah bentuk graf fungsi kita sekarang? Rasa-rasanya lah, adakah kuadratik ataukah linear? Kuadratik. Kuadratik. Cuba cek betul-betul. Dia ada kuasa 3. Okay, dia ada kuasa 3. Bermaksud graf ni adalah graf kubik. Okay, dia ada 2 kali titik pusingan. Dia ada dua titik pusingan and then zarak ini macam bergerak ke kanan and then ke kiri and then ke kanan balik. Macam tu. So pergerakan zarah dia sepatutnya macam tu lah. Okay.
So basically kita ada apakah pintasan Y untuk S? Kita ada persamaan S sekarang ni. Apakah pintasan Y dia? Kosong. Okay. Tiada nombor di belakang. Tiada C. C tak ada sekarang ni. C kita is equal to 0. So bermaksud titik permulaan adalah kosong. Okay. So kita ada masa dia nak 1 sampai 6. So cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya kena panjangkan sikit. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. So ni adalah T. Okay. Ni adalah S. Sebab sasaran melawan masa. Okay. Right. So basically kita kena tengok keadaan di mana apabila T sama dengan 3, S kita sama dengan 9. So 9 ni adalah 9 ni adalah titik maksimum dia. Okay. 4, 6, 8 and then sini should be 9. Okay. So apabila T 3, S kita sama dengan 9. Okay. Right. So dekat mana dia berhenti seketika? Dekat mana zarah itu berhenti seketika tadi? Apakah saat yang menyebabkan zarah itu berhenti seketika? 3. Dekat 3. So basically kita tahu yang selepas itu zarah itu akan bertukar direction, betul tak? Oh, betul-betul. Okay, so basically kita kena cari pula S6. Okay, S6 kita berapa? S6 kita adalah 6 kuasa 2 tolak 6 kuasa 3 per 3 tambah 3 darab 6. Okay, boleh guna kalkulator cari untuk saya depan dia. Berapa kamu dapat? 46 tu. 46? Negatif 27. Negatif kan? It should be negative. Negatif 27. Negatif 27. Okay, so this should be somewhere around here lah. Negatif 27. Okay, so apabila saat ke-6, negatif 27. Okay. So kita sekarang ni kita nak tengok balik dekat mana saat keberapakah, okay, saat keberapakah saat keberapakah zarah itu kembali ke O. Okay. Sebab kita perlukan satu titik dekat atas paksi X ni. Okay. So kita check dekat sini S sama dengan kosong. Apabila S sama dengan kosong, T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah 3T sama dengan kosong. Okay. So kat sini kita boleh faktorkan T. T tolak T kuasa 2 per 3 tambah 3. Okay, sama dengan kosong. Boleh kamu guna kalkulator carikan saya apa nilai-nilai T? Guna kesamaan kuadratik EQN. Negatif 1 per 3. 1 negatif 1 per 3 and then 1 dan juga 3. Okay, so this somewhere around 4.85. So 4.85. Okay, so basically dekat here lah. Maybe dekat sini. Okay, so kita lakarlah lakarlah graf kita. Okay, so this is our graph untuk sesaran masa. Okay, fungsi sesaran. Yang penting ada titik maksimum point ni kena ada. And then dia stop dekat 6 pun kena ada juga nilai berapakah nilai sesaran apabila 6. Apa maksud negatif 27 ni? Siapa boleh beritahu saya?
maksud negatif 27? Kenapa S sama dengan negatif 27? Apa sebenarnya berlaku kat sini? Dia bergerak ke kiri ke? Ya, maksudnya keadaan partikel tu dekat saat yang ke-6 dia sudah berada di sebelah kiri O. Oh. Okey, sebanyak 27. Okey, boleh faham Faham. soalan peringkat ya. Yang 3 kuasa, sekejap. Yang Cikgu Padam tadi, saya kurang faham sikit. Macam mana? Yang mana yang awal-awal tadi tu ke? Saya salah kira tu. Soalan mana? A, B, 1, 2 yang mana? Negatif 27. Oh, yang waktu S sama dengan 6. Waktu S sama dengan 6. Okey, S sama dengan 6. Okey, pada saat yang ke-6, gantikanlah 6 kuasa 2 tolak 6 kuasa 3 per 3 tambah 3 darab 6. Okey, so kat sini you guys akan dapat negatif 27 tadi. Kalau you guys tak salah kira lah sebab saya tak guna calculator pun untuk kira. Rasanya sekejap. Let me check. Okay. 6 kuasa 2 tolak Negatif 18. Patutnya negatif. Oh, saya dapat negatif 18 cikgu. Oh, okay. Maksudnya tadi ada saya salah kira lah. Okay, so basically tak apa, tak ada masalah. 18. So sini should be negatif 18 lah. Okay, dah. Cikgu, Cikgu, ada orang tanya lagi. ada orang tanya. Boleh cakap lah sebab saya tak dapat buka lah. Chat tak? Apa Boleh. maksud S kosong dia kata? Apa maksud S kosong? Okay, apa maksud S kosong ni? Bermaksud zarah itu berada di O semula. Apabila zarah berada di O, automatically jarak dia adalah kosong. Bila dia bergerak ke kanan, S kita akan mengalami positive value. Maksudnya dia akan meningkat dalam keadaan positif. Apabila zarah tu bergerak ke kiri O, S kita automatically negatif. Sebab dia berada di belah kiri O. Sebab tu kalau dia bergerak ke kiri O ni, selalunya kita akan guna nilai mutlak lah sebab kita nak jadikan jarak itu dalam keadaan yang positif. Sebab jarak ni dia mesti dalam keadaan yang positif. Pernah ke dengar negatif 24 meter? Tak pernah kan? Selalu kita akan dengar 24 meter. So maksud negatif 24 meter tu adalah 24 meter ke kiri. Okay? Ke kiri O tu lah. Alright. So boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Terima kasih, Ego. Okay, so saya buat satu soalan lagi sebelum saya bagi kat Cikgu Haris. Okay. Alright, so dekat sini, okay. So saya ambil soalan MRSM tahun 2018. Okay, soalan ni pun dia kelainan sikit sebab persamaan yang dia bagi mula-mula macam tak ada. Okay, siapa yang boleh bagi tahu saya apakah persamaan first yang dibagi sekarang? Sebab saya tak nampak pun ada V squared ke T squared ke T ke, tak nampak pun. Apa yang ada sekarang? Dia bagi acceleration. Pecutan seragam halaju awal. Halaju awal. Okay, dia bagi pecutan seragam. Bermaksud pecutan tu maintain lah, maintain. Dia tak ada mengalami kekurangan ataupun kenaikan. Okay. Bermaksud fungsi A kita automatically sama dengan 4, negatif 4. Okay. So persamaan A kita automatically negatif 4. Okay. Selalu kita akan nampak A kita sama dengan something AT tambah B macam tu kan, kita nampak huruf T. Tapi disebabkan dia adalah seragam, so tiada nilai T di situ. So negatif 4 tu automatically dia punya persamaan A. Okay. So dia bagi tahu kat sini lagi, halaju awal zarah itu adalah 5 meter per saat. Bermaksud V initial ataupun halaju awal adalah positif 5. Yang ni kena main peranan juga. Okay. Selalunya soalan dia akan bagi macam ni lah, which is halaju awal zarah itu adalah 5 meter. Okay. So, kalau soalan dia macam bagi halaju zarah itu bergerak ke kiri dengan keadaan halaju awal dia adalah 5 meter per saat. Okay. Dia bagi tahu yang zarah itu bergerak ke kiri. So automatically halaju awal dia bukan lagi positif 5 tetapi negatif 5. So bila baca soalan tu memang betul-betul kena baca. Jangan skip satu perkataan pun kalau boleh lah. Okay. So kat sini dia tak ada bagi tahu, dia just bagi tahu halaju awal zarah itu adalah 5 meter. So kita assume dia positif. So zarah ini sebenarnya bergerak ke kanan dululah. Alright. So untuk soalan yang pertama, okay, dan sesarannya selepas 1 saat, bermaksud
S0 hingga S1 adalah 10 meter. Okay. Antara dalam masa 1 saat tu dia dah bergerak sejauh 10 meter. So kita ada 3 things dekat sini. Okay, yang ni akan membantu kita untuk menjawab soalan. Right. So kita tengok soalan yang pertama, dia minta fungsi hal laju. Okay. Basically dia minta V dalam sebutan T. Okay, so basically kita dah ada A sekarang ni. Dan kita tahu daripada A ni kita boleh convert to V. Macam mana kita nak buat? Pergerakan A untuk menukar fungsi A kepada V, kita perlu buat apa? Anyone? Pembezaan. Okay, kita ada S, V dan A. Okay, S pergi V kena buat apa? V ke A kena buat apa? A ke V kena buat apa? V ke S kena buat apa? Oh, S pergi V buat differentiation. Okay, dia akan mengalami pembezaan, differentiation. Okay, dia ni akan mengalami pengamiran. Integration. Okay, so basically kita tahu dekat sini V, persamaan V adalah kamiran persamaan A dt. Okay, what is our A? Our A is -4 dt. Okay, so V kita adalah -4t plus C. Plus C kena ada untuk V. Okay, kecuali kalau dia kata zarah itu bergerak dalam keadaan rehat. Maksudnya pada permulaan tu zarah tu tengah berehat, bermaksud V dia kosong, C dia kosong. Tapi selalunya soalan dia takkan bagi zarah itu bergerak dalam keadaan rehat pada mulanya. Dia mesti bagi tahu zarah itu sedang bergerak. Bila sedang bergerak bermaksud akan ada hal laju awal di situ. Okay. So sekarang ni kita dah ada persamaan V is equal to -4t plus C. So hint yang dia bagi ataupun information yang dia bagi yang kita dah extract tadi adalah hal laju awal adalah 5 meter per saat. So automatically kita tahu C kita adalah 5. So V kita adalah -4t tambah 5. Okay, so this is answer for satu Roman. Okay, V is equal to -4t plus 5. Okay, then dia minta lagi fungsi sesaran ataupun ST. Okay, fungsi sesaran, macam mana nak cari fungsi sesaran daripada V? Adalah kamiran integration dt. Okay, so kita kamirkan -4t tambah 5. Okay, dt. Okay, and then kita akan dapat -4t kuasa 2 per 2 tambah 5t tambah C. Tak ya. Tambah C. C. Kita letak je tambah C. Okay. Okay, so basically kita tahu tadi yang apabila zarah itu apabila selepas 1 saat, okay, zarah itu adalah 10 meter. So kita substitute S sebagai 10 dan juga T kita sebagai 1. Okay, 2 tambah 5 darab 1 tambah C. So kita akan dapat dekat sini -2 tambah 5 tambah C. So C kita sebenarnya berapa? 7. Betul tak? 10 tolak 5, 5 tambah 2 is 7. So basically persamaan S kita adalah persamaan S kita adalah -2t kuasa 2 tambah 5t tambah 7. Okay, betul tak? Betul. Betul. Saya kena check. Okay. Betul. Itu menunjukkan kita dah menggunakan kesemua information yang dibagi tadi. Jadi sangat penting untuk kita tahu yang mencari nilai-nilai, especially nilai-nilai C tu. Okay, so persamaan S kita adalah -2t kuasa 2 tambah 5t tambah 7. So ni jawapan untuk nombor 1 and then ni nombor 2. Okay,
So sekarang ni dia minta hitung sesaran maksimum zarah itu, and then benda ni kita dah buat dah tadi untuk soalan yang sebelum ni. What happened dekat sesaran maksimum? EV DT Ya, equal to ds 0. dt dia adalah ds. sama dengan kosong. 0. So basically V is equal to 0. So what happened apabila V sama dengan kosong? So negatif 4T tambah 5 sama dengan kosong. So pada keadaan T sama dengan 5/4, okay, sesaran adalah maksimum. Okay. So dia nak cari sesaran maksimum tersebut. So basically kita kena substitute 5/4 ke dalam persamaan kita. Okay, so S sama dengan negatif 2, 5/4 kuasa 2 tambah 5 darab 5/4 tambah 7. So berapa kita punya sesaran maksimum? Kita akan dapat 81/8. Okay, ataupun korang boleh buat dalam bentuk perpuluhan 10.125 meter lah basically, sebab sesaran kan. Okay, this is how kita cari maximum displacement, sesaran maksimum, sama macam soalan sebelum tadi. Okay, now C pun sama juga macam soalan sebelum ni. Dia minta kita sketch the graph untuk displacement time graph. Okay, sesaran masa, graf sesaran masa kita kena ada dua paksi lah basically. Dan kita buat macam ni. Okay, so kita letakkan masa, dia minta 1 hingga 5. So 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then kita tengok apakah sesaran awal dia. Bermaksud apabila T kosong, S sama dengan berapa? Apakah pintasan Y dia? Apakah nilai pintasan Y? 7. 7. Okay. So somewhere kat sini 7. Okay. So graf akan start di 7. Okay. Apakah nilai maksimum dia? 10.125 pada saat yang keberapa? saat yang ke 5/4 ataupun 1.25. Okay. So kat sinilah basically. So ya, kita boleh assume dia kat sini maksimum. And then what happened dekat S5? S5 10.125 S5. Apabila T sama dengan 5, S sama dengan berapa? Negatif 2 darab 5 kuasa 2 tambah 5 darab 5 tambah 7. So kat sini kita akan dapat should be negatif 18. Betul. Okay, so negatif 18 should be here lah. Okay, so graf tu akan bentuk macam ni. Okay, apabila ya, sepatutnya akan bentuk macam ni, 5/4. Negatif 4. Okay. So daripada sini macam mana kita nak cari dia punya apa kita panggil tu? Jumlah jarak yang dilalui dalam 5 saat yang pertama. Sebab dia kata kat sini seterusnya atau dengan cara lain. Okay. So basically kita ada banyak cara lah untuk cari jumlah jarak tu. Okay. Kita akan buat daripada graf ni tersebut. Okay. Area under the graph. Yes, area under the graph kita boleh buat luas bawah graf dengan menggunakan graf halaju masa. Kalau guna sesaran masa tak boleh buat. Sesaran masa tak boleh. So sebab tu dia kata seterusnya atau dengan cara lain. Sebab kalau tiba-tiba korang lupa guna cara graf sesaran masa ni, korang boleh guna yang macam yang cakap tadi, boleh guna luas bawah graf. So kita kena create satu graf barulah which is VT. Okay. So basically kita tengok je kat sini. So antara sini, antara yang macam mana saya nak tunjuk 7. Okay. So sini 7. Okay. So dekat climax ni berapa? Kalau sini 7, yang kat climax tadi berapa? 10.125. 10.125. Okay. So
antara 1.25 tadi ni dengan sampai dia berhenti dekat part CX tadi ataupun dia kembali ke O semula adalah 10.125. Okay, so jarak yang ni adalah 10.125, jarak yang ni adalah 10.125 tolak 7. Okay, so yang ni pula adalah negatif 18. Okay, so total jarak yang dilalui adalah 10.125 tolak 7 should be dapat 3.125. Okay, tambahkan dengan 10.125 and then tambah dengan 18. Okay, jangan tambah dengan 18 tau, tambah 18. Oh. So you guys akan dapat 31.25. Dapat 31.25. Yes, itu cara kita baca lah. Baca after saran cikgu sudah dah ajar itu kan. So cara yang lain tu kita menggunakan VT graph lah. Macam kita buat dekat soalan yang pertama tadi. Okay. Ada tak yang pertama? Ya, masa memula untuk soalan A tadi. Okay, boleh Boleh faham Okay, alright. So saya rasa itu saja untuk saya sebut masa sekarang ni. So saya pass dulu kepada Cikgu Haris. Thank you. Okay. Terima kasih cikgu. Alright. Saya rasa kita break 5 minit dulu untuk pelajar minum, pergi toilet semua. Okay. Okay. 5 minit, nanti Cikgu Haris akan sambung 5 minit lagi. Okay, boleh dengar suara cikgu? Boleh. Oh, okay, cikgu pun tak dengar suara kamu tadi. Magic. Tak pandai ni kan benda baru ni kan. Okay, lega. Okay, darah Fayat tadi dia keluar. Okay, terima kasih. Okay, semoga selalulah masuk ke kelas ni. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua dia kata satu zarah bergerak dalam satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O.
halaju zarah. Okey, sekali lagi dalam soalan 1 dan soalan 2, okey. Kita diberi dengan V. Okey, diberi dengan V. Okey. V kita ialah negatif T kuasa 2 tambah 6T tolak 5. Soalan tanya apa? Soalan tanya halaju awal. Okey. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey. Risau awak tak ada respon ni, senyap ni. Korang kentut lama betul lah. Okey. Soalan tanya halaju awal ni soalan bonus ni. Bonus nak bagi markah ni. Punya bagus ni soalan nak bagi markah ni. Kan? Ya. Y Sama intercept. sama dengan kosong. Negatif Okey. 5 kan. Apa kita nak buat kalau halaju awal? Nak ambil apa? Ambil C, negatif 5. T sama dengan kosong lah. Ha. Halaju awal belum mula kan? Belum mula T kosong lah kan? Ya. Halaju awal. Jadi kalau kita ganti dalam T, okay, negatif kosong kuasa 2 tambah 6 kali sifar lah. Tolak 5. Alah, ambil ujung tu pun boleh kan? Tak tahu kan? So dapat 5 kat sini, negatif 5 kan? Meter per saat. Okay, unit. Biasakanlah tulis unit ni. Okay, supaya kamu biasa dalam fizik. Tu tujuan dia. Okay. Senang tu, dapatlah markah tu. Okay. Nak bagi markah tu bonus. Senang je soalan. Tak kira pun tak apa, terus tulis negatif 5. Kan senang. Okay. Sebab nombor kat sini ni halaju awal lah ni. Halaju awal lah. Okay. Halaju awal tu. Tu satu cara. Jadi cikgu dah tunjuk 2 cara nak dapat halaju awal. Okay. Apabila kita diberi V, kita ambil nombor ujung dapat halaju awal. Satu cara. Satu cara kita kira lah. Ganti T sama dengan sifar. Kita dapat juga kan. Okay. Okay, selesai A1. A2. Okay, A2 the time interval. Ataupun tempoh ketika zarah itu bergerak ke kanan. Okey, zarah bergerak ke kanan. Bergerak zarah ni. Okey, ke kanan. Ke kanan maknanya V kita mesti More than 0. more than 0 kau. Okey. Positif. Betul lah, dua-dua tu pun betul lah. Okay. V positif mean V greater than 0. Okay. V kita apa? V kita masuk balik lah tadi kan. Negatif T kuasa 2 tambah 6T tolak 5 greater than 0. Kejap Melayu, kejap orang putih kita. Biasanya kalau jumpa tanda negatif pada kuasa tertinggi pun boleh ubah. Tukarlah jadi positif. Macam Cikgu Arif kata tadi lah. Tukar jadi positif lah. Kita kan orang matematik sentiasa berfikiran positif. Jadi orang bagi negatif, tukar jadi positif. Tukar semua tanda, darab semua dengan negatif 1 sebenarnya. Okay. Kita dapat tolak 6T tambah 5 lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Sebab dia dah darab yang negatif, so dia tukar. Dia tukar. Macam kita ada negatif 4, tentulah lebih kecil daripada 5 kan? Kosong. Bila kita tukar sini darab dengan negatif 1 kan, negatif 4 darab negatif 1 kan. Sebelah sini pun kena darab juga kan dengan negatif 1 kan. Jadi sini kita jadi 4, sini akan jadi Lebih besar. negatif 5 kan. Dia Negatif. terbalik kan. Okay. Dia macam tu lah, sama lah tu. Itu maksud dia. Pasal apa dia boleh terbalik tu. Okay, faham konsep dia. Mengapa tanda tu bertukar. Okay. Itu konsep. Lepas tu nak buat apa? Sketch, cari roots. Cari apa tu? Nak cari apa? Tak payah. Apa? Cari T. Cari T. Ya, tahu lah nak cari T. Macam mana nak cari? Factorize. Dah jumpa dah tadi kan? Soalan ulang-ulang itu je lah. Maksudnya kalau kamu rajin jawab soalan ni, jumpa itu. Tengok dah tahu. Ni Pak Mok mahal. Letak terus lah. Okay. T. 5, 1. 5 nombor tunggal. Mana ada nombor tunggal? 5 nombor perdana. Okay. 5 nombor perdana. Ada sifir 1 darab 5 ya. Okay. Lagi nak dapat macam mana? Tambah tolak. Tambah tolak. Semua main tambah tolak. 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 Kau kira lah ni darab ni. Ni darab ni jadi berapa? 5T kan? Ni darab ni jadi berapa? Jadi 1T kan? Jadi T dengan 5T ni, kalau kita nak dapat negatif 6T nak buat apa?
Tolak. Tolak. Tolak-tolak kan. Ha. Tolak-tolak Okey. Jangan semua hentam tambah tolak Okey, so selesai tu. Cikgu dah padam ni, padam. Okey, dapat dia dah. Okey, dapat tu. Lepas tu nak buat apa? Sketch. Ulang drama tadi lah. Drama suasana sama. Ulang balik kan. Sketch Okey, sketch. Nombor. Negatif 1. Oh. Negatif 1 pula. 1. Kau melatah kau ni cepat betul lah. Salah betul. Sini 1 lah. Tadi dah bagi tahu kan. Kena tukar tanda. Okey. Bukan tukar kilat, tukar tanda ya. Okey. Sini buat apa? 5. 5. Oh, orang utara kau ni. 5. Okey. Loret mana? Tepi kanan kiri kan. Jangan kau loret tepi. Kau tengok baik-baik tu. Atas. Bawah. Atas bawah. Atas. Atas bawah. Bawah. Lebih kecil dari kosong. Okay. Bawah. Okey, kita buat janggut dia merah. Okey, janggut merah. Salah Kau janganlah loret atas. Sebab apa kamu tengok loret atas? Sebab kamu tengok yang asal, yang ini. Oh, sasul lah kan. Sebab kau tengok yang ini. Kita bila nak lakar, kita ambil yang last, question last tu kita lakar. Okey? Dan yang ni tanda tambah. Tengok yang ni. Okay. Itu akan memberikan kita lakaran. Jadi automatik kita dah buat ulang kaji fungsi kuadratik. Melakar ketaksamaan fungsi kuadratik. Itu faedah belajar topik ni. Automatik dah buat ulang kaji yang ni. Jimat masa ulang kaji. Jadi kita dah dapat yang ini. Maka seterusnya T kita? 1. Apa tu? Antara 1 dan 5. Antara 1 dan 5. Antara 1 dan 5. Macam tadi dia orang tanya, cikgu pasal aku tak letak tanda sama. Ini zarah bergerak. Kalau letak sini kosong, zarah tak bergerak. Kita nak kira yang bergerak ke tak bergerak? Gerak. Kita kira yang bergerak. Dah kosong, 0.0001. Bergerak dah zarah tu. Lebih besar daripada kosong. Dia dah bergerak ke kanan. Okey. Soalan A1, A2 selesai. Ada soalan. Cikgu boleh baca chat kamu. Jadi kalau kamu ada soalan, boleh tanya dekat chat pun boleh. Yang tak ada mikrofon kan. Boleh lah. Cikgu nampak chat kamu tu. Saya tak dengar lah, semua ada. Okey. Terima kasih dengar pun ada cikgu dengar. Okey. Ada terima kasih dengar cikgu tengok. Okey. B. Okey, selesai. Cikgu nak padam ni. Kau dah bersedia cikgu nak padam ni? Julat masa. Soalan julat masa. Sabar. 3. Sabar. Kau tak sabar kau ni. Side lah. Okay, tak apalah kita jangan padam lagi kan. Dia susah hati betul lah punya nak padam tu. Okey, nombor 3. Harap-harap ruangan tu kan boleh nampak lagi. Okey, nombor 3. Soalan yang ketiga ni dia kata pecutan zarah adalah negatif. Pecutan simbol apa? Simbol untuk pecutan. A. Dia kata negatif, nak tulis apa? Kurang daripada apa? 0. Okey. A ni apa dia Acceleration. Dia tahulah A tu. Selain daripada kita pilih menggunakan A, dV per dt. Okey, pandai pun. dV per dt. Jadi ada beberapa cara kita boleh tulis acceleration ni. Sama ada menggunakan kadar perubahan hal laju, dV per dt, atau kita guna simbol A. Tadi Cikgu Arif dah tunjuk soalan tu, kita mula dengan A. Sama. Itu je lah nak ada. Bukan ada soalan apa sih macam mana sangat. dV per dt. Jadi kita carilah V dia. V apa V? V negatif T kuasa 2. Okey, dV per dt dapat apa? Bagi tahu cikgu. Negatif 2T tambah 6. Okey, pandai. Negatif 2T tambah 6. Kurang dari sifar. Betul? Okey, maka kita dapat negatif 2T kurang daripada negatif 6. Jadi T? Lebih besar daripada 3. Mana satu tu? Lebih besar daripada 3. Besar daripada 3. Sure? Sure. Ya. Apa kata ada jawapan lain?
Tak ada. Tak ada. Okey. Dah tu okey tu. Alamak kasih besar punya Raid. Okey. Apa susah dapatlah tu. Okey, julat masa. Nampak julat, tengok istilah julat. Keluar tu tanda ketaksamaan dia bila dia kata julat. Okey. Cikgu nak padam jawapan A, cikgu nak guna ruangan untuk jawapan B. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, kita pergi soalan B. Bersedia sekarang. Follow. Padam paling cepat. Soalan B. Soalan B dia suka buat apa? Dia kata lakar. Boleh guna kertas gerah tak? Tak payah. Bukan tak payah, tak boleh. Tak boleh. Lakar, guna kertas gerah, bye-bye. Okay. So bila lakar, kita guna kertas biasa lah. Lakar. Oh, Pak C. Sas, Pak C. Okay. Di sini ialah T. Atas ni ialah V. Okay. Lakar, graf, hal laju masa, letak hal laju dengan masa. Habis kalau tulis macam ni boleh tak? T kat atas ni. Tak V boleh, kat sini. salah. Tak boleh lah, salah. Pasal apa? Pasal apa? Sebab tak wujud benda tu. Oh, ni tak wujud benda tu. Ni tak wujud. Dia kena tentang. Ya. Adakah masa bergantung kepada benda lain? Tidak. Tidak. Okey, masa tidak bergantung kepada kamu punya ketinggian. Tapi ketinggian kamu yang bergantung dengan masa. Nampak? Okey, jadi kita tahu lah. Yang ini pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang ni adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Bergerak balas. Ajar adik kamu kat sekolah rendah tu. Mana dia pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan kedudukan pemboleh ubah pada gerah je. Okey. Sebab tu tak boleh tukar tu. Okey, habis graf macam mana? Alamak, ini ialah graf fungsi kuadratik dah belajar sketch lah kan. Tengok V kita tadi ialah negatif T kuasa 2 kemudian tambah 6T tolak 5. Okey, tolak 5. Alamak. Okey, bila T kosong? T kosong kan? V negatif Negatif 5 sini kan? Negatif 5. Okey. Lagi? Okey. Lagi? Bila V kosong? Bila V kosong? V kosong. Yang ni bila T kosong. Ya. 1 dengan 5. Satu dengan dah kira kan? Dah kira tadi. Dah kira tadi kan? So 1 dengan 5 lah. Okey, sekarang kita lukis graf. Okey, graf kita senyum ke masam? Masam. Masam lah sebab Negatif dekat kuasa sebab 2. negatif lah kan. Ni masam lah. Oh. Okey, mata. Ya Allah, hidung kembangnya. Okey. Jadi lukislah graf tu bagi masam. Okey, bagi masam. Sampai berapa? 5. Sampai 5 sebab? Sebab apa sampai 5? Sebab antara 1 dan 5. Sebab dia minta antara sifar dan 5. Okey. Jadi soalan minta antara sifar dan 5. Kalau kita tengok soalan tu, okey, ditulis dalam soalan dengan jelas. Dia kata T antara sifar dan 5 je. Jadi berarti kat 5 tu sifar. Tulis lah. Okey, tanda-tanda. Sini ialah 1 tadi, sini ialah 5. Bila lakar kita perlu tahu berapa ni nilai maksimum kat sini. Berapa? Kena cari. Kena cari. Macam mana nak cari? dV dt equals 0. Ya. Dah cari belum? Belum kan? Hai. Dah Dah, memang dah. Kita dah cari dah, tak perasan. Belum. Tengok soalan A3. Kita dah cari dah. Dah. 3. 3 kat bawah ni. Betul tak? 3 bawah ni. Kita tahu 3 ni. Sebab kita dah ambil dV per dt less than 0. Kalau you kira equal to 0, you dapatlah dia punya maximum point. Okey. Boleh? Boleh. Jadi nilai kat sini berapa? Empat. 4. Okey, selesai. Habislah. Selesai habis. Lakaran. Okey, cukup. Lakar, graf. Okey, lakar, graf. Okey, 4 poin je. 4 poin. 1, 2, 3, 4. Selesai 4 poin. Jangan lebih. Saman.
Okey. Dah. Kita nak masuk soalan yang C pula, C. C. Lepas ni bagi kat Cikgu Arif balik. Cikgu Arif ada? Cikgu Arif ada? Ada. Ada, okey. C, lepas tu saya nak berehat pula. Dia orang kentut panjang betul tadi. Okey. C pula, C. C, hitung jumlah jarak yang dilalui dalam 5 saat yang pertama. Okey, jumlah jarak. Jumlah jarak nak pakai apa Kak Ida? Pengamiran. Distance. Pengamiran. Lagi. Area Jumlah jarak under kita graph. pakai. Okey, so kamu tahu kat sini kamu kena guna pengamiran. Ada sebut saja perkataan jumlah jarak. Dah ada dalam kepala, kena pakai pengamiran sebab dia bagi V. Lagi satu, sebut je jumlah jarak. Kita jawab apa? Guna graf. Pakai graf. Okey, pakai graf. Dah boleh tu, tengok graf lah. Okey, tengok graf lah akar lah. Okey, sini satu bahagian, kemudian sebelah kanan ni satu bahagian, betul? Nampak? Satu kat bawah, satu kat atas. Betul? Betul. Tu first 5 second. Kan? Graf kita dah buat kan sampai 5 saat kan? Betul. Okey. Jadi tak payah nak lakar lagi. Dah lakar dah dekat B tu. Kita terus je buat pengamiran. Iaitu sama dengan kita kamirkan dari apa sampai apa? 0 sampai 1. Okey, sifar sampai 1. Apa dia ni? B, D, T. Okey. Lagi tambah. Apa lagi? 1, 5. 1 sampai 5. Apa? V, D, T. Ada benda tak kita tertinggal? 1, 3. Kali. Tak perlu. Boleh kan nak buat lepas tu 1, 3, 3, 5. Boleh juga. Tak ada masalah. Panjang lah. Rugi masa. Sebab dia dah duduk di bahagian atas graf tu kan. Atas Pak Siti kan. Betul? Betul. Jadi pengamiran, kita asingkan pengamiran berdasarkan kedudukan graf di bawah Pak C atau di atas Pak C yang mengufuk. Dalam kes inilah. Okey. Boleh. Ada tak perkara yang kita tertinggal? Ada? Modulus. Allah, Tianggul tertinggal lah nak main bola ni mana? Okey. Masuk Okey, daripada sifar ke 1, T kita masuk T kita. Negatif T kuasa 2 tambah 6T tolak 5 DT Tianggul tambah kamirkan 1 sampai 5 V negatif T kuasa 2 tambah 6T tolak 5 DT kalkulator. Okey. Tapi tolonglah tunjukkan. Okey, betul ganti tu. Berlatih gantikan nilai sifar 1 dan juga 1, 5. So cikgu cut short kat sini. Okey. Bagi jawapan je kat cikgu. Apa jawapan? Dapat apa? Apa tambah apa? Kalkulator. Nanti kira lah. Buktikan jawapan kamu sama dengan kalkulator. Okey, halo, tolong jawapan. Berapa? Yang mula-mula tu Ya, 7/3. 7/3. Okey, positif kan negatif? Negatif. Negatif Positif kan? kan? Positif kan negatif? Negatif. Nilai dia. Negatif lah kan? Iya kan. Okey. Kamiran tu sebab dia di bawah Pak Siti maka dapat negatif, sebab itulah kita letak modulus tu supaya kita dapat jarak positif. Okey. Lepas tu yang kedua 32/3. Okey, 32/3 cikgu convert jadi pecahan. Okey, ataupun jadi nombor bercampur lah kan. 2/3. 10 2/3 tambah semua sekali jadi berapa? 10 tambah 2 berapa? 12. 12. 1/3 tambah 2/3 kan. Senang je tambah ni. Tekan kalkulator juga. 13. Mesti ada yang tekan kalkulator tu. 13 tu. Kiralah 10 tambah 2. Okey, tambah 1/3 tambah 2/3. Ni kan 1. Okey. Semua ni terlampau bergantung dengan kalkulator. Okey.
Habis lah. Okey, soalan ni. Okey, cikgu passing kepada cikgu Arif semula. Kita jumpa dalam soalan 3 jika ada masa, insya-Allah. Okey, cikgu Azuddin. Okey, cikgu Arif diserahkan semula kepada cikgu Arif. Okey, sekian, terima kasih. Sebentar. Okey. Okay, right. So kita sambung untuk soalan, maybe soalan yang terakhir. Okay. So saya pilih. Okay, soalan ni kita melibatkan dua zarah yang bergerak serentak. Okay. Okay, so soalan ni dikatakan kat sini, okay, kita baca pada awal. Raja 7 menunjukkan arah pergerakan zarah A dan zarah B. Kedua-dua zarah itu mula bergerak serentak. Okay. So pada masa yang sama, zarah itu bergerak. Okay. So ada nilai-nilai jarak yang tersendiri pada saat-saat yang sama. Okay. So hal laju bagi zarah A, VA diberi oleh 3T kuasa 2 tolak 15T. Okay. So kita ada VA sama dengan 3T kuasa 2 tolak 15T. Okay. So partikel B pula, okay, zarah B pula diberi oleh VB sama dengan negatif 2T kuasa 2 tambah 12T. Di mana dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas zarah A dan zarah B melalui titik O. Okay. So basically, apakah keadaan zarah ni sebenarnya pada saat kosong? Apa yang you guys rasa? You guys rasa adakah zarah ini sedang bergerak ataupun zarah ini dalam keadaan apa? Pegun. Pegun, okay, sebab dia punya C tak ada. Okay. C dia tak ada di sini. So hal laju awal dia adalah kosong untuk kedua-dua partikel. Okay, right. So anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif. So bermaksud B mengalami positive velocity ataupun hal laju positif dan A mengalami negative velocity ataupun negatif hal laju. Okay. So A diminta hal laju minimum dalam masa meter per saat bagi zarah A. So basically kita tahu dia nak minimum velocity. So V min automatically kita tahu yang A adalah kosong ataupun dV dt adalah kosong. Okay. So untuk soalan A kita bezakan dulu V. V kita adalah 3T kuasa 2 tolak 15T. And then our A ataupun dV dt kita should be 6T minus 15. Okay, so apabila A sama dengan kosong, apakah nilai T? Okay. 5/2. 5/2 ataupun 15/6. Okay, so 5/2. So kita dah ada nilai T kita nak cari minimum velocity dia ataupun hal laju minimum dia, kita substitute saja T ke dalam equation V. Untuk VA kita ada 3T kuasa 2 bermaksud 5/2 kuasa 2 tolak 15 darab 5/2. Okay, calculate. Kita akan dapat negatif 18.75. Dapat Okay, right. So, julat bagi nilai T apabila zarah B bergerak ke kiri. Okay, what happen bila zarah B bergerak ke kiri? Okay. Kita tahu dia bergerak ke kanan bermaksud V dia adalah positif. So bermaksud kita boleh tahu yang V dia lebih besar daripada kosong. Okay. So apakah julat bagi nilai T apabila zarah B itu bergerak ke kiri? So automatically kita tahu kita nak cari julat T apabila V less than 0. Sebab dia kena bergerak ke kiri kan. So basically hal laju dia dalam keadaan negatif lah. So apakah persamaan V kita untuk B? VB kita diberi oleh negatif 2T kuasa 2 tambah 12T less than 0. Seperti biasa saya tak suka ada
negatif dekat kuasa 2 sebab nanti dia akan menyukarkan keadaan. Okay. So kita tukar 2T kuasa 2 tolak 12T dan simbol ketaksamaan kena ubah Lebih besar daripada kosong. Okay. So kita faktorkan 2T. Kita akan dapat T tolak 6 lebih besar daripada kosong. Jadi T sama dengan kosong, T sama dengan 6. So macam biasalah kita buat garis paksi X ni and then kita letak nilai paling kecil dan nilai paling besar and then kita tengok graf dia dalam keadaan yang senyum. Okay. And then julat dia adalah lebih besar. So kawasan berlorek should be here lah. Okay. Jadi kita ada dua pilihan iaitu T less than 0 dengan T greater than 6. Okay. T less than 0 is rejected lah sebab T tak mungkin kurang daripada kosong. Jadi untuk jawapan B ni, julat bagi nilai T apabila zarah B bergerak ke kiri adalah T lebih besar daripada 6. Bermaksud selepas 6 saat, zarah B ini bergerak ke kiri. Okay. Kita dah ada dua jawapan untuk B, untuk A dan B. So kita nak tengok kepada C. Okay. Jarak, diminta jarak di antara zarah A dan zarah B apabila pecutan zarah A sama dengan pecutan zarah B. Bermaksud equation A untuk A sama dengan A untuk B. Okay, this is the C. Equation C, okay. So kita kena carilah apakah persamaan A untuk A. So kita tahu persamaan A untuk A adalah dV dt. Which is dV dt untuk A adalah 6T tolak 15 dan untuk B pula negatif 4T tambah 12. Okay. Disebabkan diorang berkongsi, pecutan dia sama, bermaksud pada masa yang sama, pecutan dia sama. Okay. Right, so basically kita kena cari T lah daripada sini. So kita dapat 10T sama dengan 27. So T should be 2.7 second lah. 27 saat. So pada saat 2.7, pecutan kedua-dua ni adalah sama. Okay. Okay. Tetapi halaju berbeza dan juga dia punya what we call that jarak dia pun berbeza. So kita kena carilah basically. Okay, so untuk A, kita kena cari apakah sesaran untuk A pada masa 2.7 saat. Okay, so untuk cari SA, kita kena kamerkan BA dt. Okay, kita kamerkan 3T kuasa 2 tolak 15T dt. Okay, so kita akan dapat T kuasa 3 tolak 15T per 2. T kuasa 2 per 2. Pada saat 0 hingga 2.7, bermaksud 0 hingga 2.7. Okay, 0 hingga 2.7. So kita carilah 0 hingga 2.7 ni berapakah sesaran untuk partikel A. Boleh kira. So kita ada 2.7 kuasa 3 tolak 15 darab 2.7. 15 darab 2.7. Ada yang dah dapat jawapan? Negatif 34.992. Negatif 34.992 kita assume negatif 35. Okay. Okay. Alright, so negatif 35 bermaksud zarah A bergerak ke kiri sebanyak 35. Okay, so basically kita tahu yang jarak dia adalah 35 meter. Okay, same goes untuk B. Okay, kita kena cari SP apabila 0 hingga 2.7. Okay, pada 2.7 saat tu berapa pula jarak yang partikel B dah lalui. Okay, so basically VB dt. And then kita kamerkan 0 hingga 2.7 negatif 2T kuasa 2 tambah 12T. Dan kita akan dapat negatif 2T kuasa 3 per 3 tambah 6T kuasa 2. Okay. 2.7 kosong. Okay, berapa dapat?
tambah 6.7, 2.7, 6 darab 2.7 kuasa 2. So kita akan dapat 30.618 meter. Dapat cikgu. So, okey dapat So B bergerak sebanyak 30.618 meter ke kanan. So apakah jarak di antara A dan B pada saat 2.7 saat tu, which is pecutan dia sama pada keadaan 2.7 saat tu. So kita tambahlah 35 tambah 30. 30.618. So kita akan dapat berapa? 65.618. So apabila soalan yang melibatkan dua partikel ataupun dua zarah, kita kena tengok, kita kena buat simultaneously. Bermaksud kita kena buat serentak sebab kedua-dua zarah itu bergerak pada masa yang sama. So setiap saat pertama, kedua, ketiga tu dia ada nilai-nilai dia yang tersendiri. Okay, dia tak ada A bergerak dulu baru B, bukan. Dia gerak serentak, cuma berbeza dari segi halaju lah. Bila halaju berbeza, siapa yang lagi slow halaju dia, siapa lagi kurang, lagi sikit lah distance yang travel. Macam tu. Okay, boleh faham Boleh cikgu. Okay, so korang nak satu lagi soalan ke ataupun dah habis ni? Satu lagi. Satu lagi Lagi satu cikgu. Okay, lagi satu saya ambil soalan yang agak mudah sikit. Okay. So kat sini saya ada satu zarah yang bergerak di sepanjang satu garis lurus dengan halaju awal dia 10 meter per saat. So kita tahu V initial dia ataupun halaju awal dia adalah 10 meter per saat. Okay. Jadi, dia kata kat sini, pecutan dia diberi oleh persamaan A sama dengan 4 darab 2 tolak T. Okay. Dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas melalui titik tetap O. Zarah itu berhenti seketika di selepas H saat. So, apabila T sama dengan H, V adalah kosong. Okay. So, untuk soalan A, pecutan awal. Okay, what is the value of pecutan awal? Siapa nak cuba? Satu markah je, kita just state saja. 10. 9 max yang satu. Pecutan awal yang 10 tu adalah halaju awal. Oh, laju. Perkataan awal tu sama tetapi pecutan dengan halaju tak sama. So bila kata awal, apa maksud, bukan apa maksud awal? Apakah nilai T apabila awal? 8. Kosong. Apabila T kosong, A sama dengan berapa? So 4 darab 2 tolak kosong, which is 8 meter per second kuasa 2. Okay. So adalah A. Okay, B pula dia minta maximum velocity. Okay, bila maximum velocity bermaksud dV dt sama dengan kosong ataupun A sama dengan kosong. Kosong. Maksimum sesaran V sama dengan kosong. Maksimum velocity ataupun maksimum halaju A yang sama dengan kosong. So kita ada persamaan V kita, persamaan A kita adalah 4 2 tolak T sama dengan kosong. So T sama dengan berapa? T sama dengan 2. Okay. So pada saat yang kedua, zarah ini mengalami halaju maksimum. Okay, so basically kita nak cari halaju maksimum, we need to cari fungsi V dulu, which is fungsi V can be obtained by kameran A dt. Okay, so kita kamerkan 8 tolak 4T dt. So this is V. So V kita akan sama dengan 8T tolak 2T kuasa 2 tambah C. So what is the value of C? 10. Okay, so V kita adalah negatif 2T kuasa 2 tambah 8T tambah 10. Okay, so macam mana kita nak cari nilai maksimum dia? Kita gantikan T sebagai 2 ke dalam persamaan V. So kita dapatlah 2 kuasa 2 tambah 8 darab 2 tambah 10. So kita akan dapat berapa? Kira. 16 tolak 8. 8. 18. 18 saya silap. 18. Okay, 18 meter per saat. Okay, so settle untuk B. So sekarang ni, dia suruh cari pula nilai H. Okay, siapa boleh beritahu saya apa sebenarnya nilai H ni? Apakah konsep nilai H sebenarnya?
Laju Zarah, dia kosong. yes, Zarah itu berhenti seketika selepas H saat, bermaksud ketika T sama dengan H, okay, Zarah itu berhenti. Okay, so basically V is equal to 0. So what is V? V is negatif 2T kuasa 2 tambah 8K tambah 10 sama dengan kosong. Again, saya tak suka ada negatif dekat depan kuasa 2. So saya tukar 2T kuasa 2 tolak 8T tambah, tolak 10. So menggunakan pemfaktoran, kita boleh pemudahkan lagi. T kuasa 2 tolak 4T tolak 5. Menggunakan pemfaktoran, kita akan dapat T tolak 5. T tambah 1. So kita akan dapat T sama dengan 5. Dan T sama dengan negatif 1, which is rejected lah. Okay. So, hal laju itu berhenti pada T sama dengan, hal laju berhenti pula. Zarah itu berhenti pada T sama dengan 5, jadi H adalah 5. 5 saat. 5 saat. Okay, so untuk D, dia suruh sketch the velocity time graph. Dia suruh lakar graf hal laju masa. Okay, macam biasa kita buat 2 paksi. Okay, disebabkan dia nak sampai H sahaja, bermaksud Zarah itu bergerak. Okay, Zarah itu bergerak sehingga 5. Lepas tu baru dia patah balik. Disebabkan dia nak sampai 5 sahaja, so tak perlu ada yang patah balik ni. So graf kita hanya boleh buat sampai sini je lah. Tak perlu buat di bawah paksi X ni, tak payah. Okay. So kita 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 4, 3, 2, 1 sini. And then kita tengok Zarah itu pada dia punya hal laju awal adalah 10. So 10 should be somewhere here. Okay. So graph start dekat sini. Okay, pada saat keberapa dia mengalami hal laju maksimum? Saat ke-5. Saat kedua. Okay. Saat kedua dia mengalami hal laju maksimum iaitu 18. Okay, so basically 18 berada di sinilah. Okay. So sini 18, 2. Okay, so pada 5 kosong lah sebab Zarah berhenti seketika. So kita garislah buat kuadratik. Okay. Macam tu je lah untuk sketch the graph, 2 markah je. Ada dia punya curve, ada dia punya maximum point. Paksi ni kalau you guys tak nak buat 1, 2, 3, 4, 5 ni pun tak apa. Okay, just tunjukkan 2 dengan 5 pun boleh dah. 3 dengan 4, 1 tak payah pun tak apa. Okay. Tak perlu scaling. Scaling pakai pembaris pun tak payah. Dia suruh lakar je. Okay. And then dia minta apa? Dia minta jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh Zarah dalam tempoh 0 hingga H. Disebabkan ini adalah VT graph. Okay. VT graph. So kita boleh tahu yang area under the curve ataupun luas di bawah graph adalah sesaran. Okay. Graf pecutan masa, luas di bawah graf adalah hal laju. Okay. So dia berkait rapat dekat sini. Okay. So basically kita carilah luas di bawah graf iaitu S sama dengan kamiran 05 V dt. Okay, saya buat dekat sini . Okay. S sama dengan 05 V dt. Okay. So what is our V? Negatif 2T kuasa 2 tambah 8T tambah 10 dt. Okay, so kamiran, begitu saya kamiran dia dapat berapa? Negatif 2/3 T cube. Okay, negatif 2/3 T cube. Tambah 4T square. Okay, tambah 4T square. Tambah 10 10T. Okay, so daripada 0 hingga 5. Okay, so 50. Sebab ini adalah kamiran tentu, so C tak perlu ada lah. Okay. Alright, so substitute lah 5 ke dalam. So kita akan dapat berapa? Negatif 2/3 darab 5 kuasa 3. Tambah 4 darab 5 kuasa 2. Tambah 10 darab 5. So kita akan dapat 66.67 meter.
Okay, secara conclusion dia, okay, sekiranya korang tak mahir guna graf sesaran masa untuk cari jumlah jarak, automatically guna graf halaju masa. Sebab graf halaju masa dia lebih nampak lah, lebih nampak macam mana nak cari dia punya jarak. Kalau sesaran masa ni kita kena tengok dia punya line. Kalau dalam graf halaju masa ni, kita tengok dekat mana rantau yang dibatasi. Kan belajar kat kameran tu, rantau yang dibatasi pada sekian-sekian kekangan. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Saya harap faham kot? Faham tak? Faham cikgu, faham. Alright. Faham. Okay, thank you. Alright. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Kita bagi kat Cikgu Aizuddin. Gary ada nak sambung ke? Tak ada, Rasanya tak cukup ada. kot, cukup. Cukup lah. Dah cukup lah. Dah 10.30. setengah ni Okey, terima kasih banyak Cikgu Arif dan Cikgu Haris. Tetamu jemputan kita malam ni. InsyaAllah pada masa depan, kalau ada peluang lagi, kita jemput sekali lagi. Kita jemput lagi lah banyak-banyak kali. Kena sudi lah. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah cikgu akan upload salin video rakaman malam ni ke YouTube. Nanti cikgu akan share dalam grup. Okey, lepas tu soalan yang saya tak sempat nak buat tu, minta student buat latihan lah. So kalau nanti ada masa, saya akan upload jalan kerja dia yang untuk semua soalan yang lain tu. Okey. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Cikgu. Okey, itu saja. Kita jumpa. Itu saja. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Bye-bye.